pagi semua. Okey, hari ini marilah kita sambung lagi tentang strategi pemurataan. So, apa maksudnya strategi pemurataan? Iaitu apabila anda nak beli amanah saham. So, ini adalah satu cara strategi bagaimana saya nak beli amanah saham. So, amanah saham adakah saya nak labur secara sekaligus? Okey, ataupun saya perlu melabur setiap bulan, maksudnya setiap bulan saya beli 100, setiap bulan saya beli 1000. So pelan-pelan saya labur setiap bulan lebih baik ke atau sekaligus saya satu lump sum saya beli. So itulah yang kita nak bincangkan hari ini. So kita ada satu strategi yang dipanggil sebagai strategi pemurataan. Strategi pemurataan merupakan satu teknik yang biasa diamalkan oleh pelabur yang melabur dalam saham dengan amount yang tetap untuk tempoh yang tertentu seperti bulanan, suku bulanan atau tahunan tanpa mengambil kira keadaan pasaran saham. So, strategi pemurataan boleh membantu pelabur membeli saham dengan kos purata yang lebih rendah dan jumlah saham yang dimiliki juga lebih banyak dalam tempoh masa pelaburan yang sama berbanding dengan pembelian sekaligus atau dengan pembelian secara tunggal. So, contohnya, Puan Hasniza mempunyai 12,000. Dia ingin membeli saham sekaligus dari syarikat sempurna dengan RM2 seunit. So, dengan cara ini, Puan Hasniza hanya akan memiliki 6,000 unit. Dan 6,000 ni kalau kali dengan RM2, dapatlah 12,000 lah. So, namun keadaan akan berbeza jika Puan Hasniza dia membeli saham mengikut strategi pemurataan. So, jadual di bawah menunjukkan carta pelaburan Puan Hasniza dalam tempoh 1 tahun. Mengikut strategi pemurataan iaitu pembelian saham mengikut setiap bulan. Kenapa nak 1 tahun? Kerana dia ada 12,000, saya gunakan setiap bulan, saya bagi dia 1,000. Jadi saya akan labur 12 kali lah. So 12 bulan. Itulah dalam tempoh 1 tahun lah. So di sini, okay, January 1,000, harga dia RM2. February 1,000, harga dia RM1.80. March RM1.80. So perlahan-lahan dia kirakan. So bilangan unit inilah bilangan unit yang dia peroleh. Maka sampai akhir jumlah pelaburan memang 12,000. Sama dengan awal-awal dia beli sekaligus 12,000. Okay? So di sini kos purata seunit share. Maksudnya dia sudah beli banyak. So yang ini share dia bila kita darabkan bahagi, bukan darab, kita tambahkan dan bahagi, kita dapati sekarang satu share anda hanya RM1.78 sahaja. Berbanding dengan awal-awal kalau dia beli sekaligus, tengok dia RM2, semua RM2 sama aja. So dia tak jatuh. Yang ini dia jatuh. Jadi bilangan unit yang dimiliki akan jadi lebih banyak. Okay, kenapa? Kerana awal-awal you beli 6,000 unit. Kerana setiap satu RM2. Tetapi kalau setiap unit anda hanya RM1.78, hanya anda akan mempunyai lebih banyak unit berbanding dengan yang awal. So, kita katakan bahawa kalau anda guna strategi ini, dia akan lebih baik berbanding dengan beli secara sekaligus. Itulah yang kita katakan. Okay. So, dapatlah memperoleh 6,741 unit dengan menggunakan 12,000. Okay. So, kita sambung lagi. Strategi pemurataan ialah jumlah pelaburan. So, jumlah pelaburan maksudnya 12,000. Bahagi dengan bilangan unit saham yang dimiliki. Anda memiliki berapa? 6,741. Okey, ini dapat. Bahagilah, you dapat RM1.78. So, inilah kos purata seunit. Okey.
Maksudnya lebih murah lah. So, di sini berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okay. Orang yang pertama Esther Wong. Orang yang kedua Linda. So Esther Wong membayar 20,000. Dia nak labur dalam saham berikut bulan-bulan. Okay. Bulan-bulan dengan amount yang sama. So Puan Linda dia ingin melabur juga 20,000. Tapi dia nak buat sekaligus. Okay. Dengan membeli saham RM2 seunit. So dia sekaligus dia beli, dapatlah 600 unit. 6,000 unit, sorry. So kena pasti kos seunit. Kos seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther. Puan Linda lebih senang kira. Kenapa? Kerana dia beli secara sekaligus. Maka dia beli 20,000. Okay. Satu unit adalah RM2. So dia dapatlah ini saham dia. Okay, kemudian kos seunit tak payahlah kita kira panjang, dapatlah RM2. Okey, kita lihat contoh lagi. Contoh 13. Berikut ialah dua orang pelabur yang melabur dengan cara yang berbeza. Okey, seorang Puan Esther Wong, seorang lagi Puan Linda. Okey, saya mempunyai 20,000. Ingin melabur dalam saham mengikut bulan-bulan, setiap bulan, okey? Dengan amount yang sama. Yang ini Puan Linda, dia melabur 20,000 secara sekaligus dengan membeli saham dengan harga RM2 seunit. Okey, dia beli sekaligus. So, di bawah adalah satu jadual pembelian saham oleh Puan Esther mengikut bulan-bulan. So, adalah dia punya harga. Okey, kena pasti kos purata seunit dan jumlah saham yang dimiliki oleh Puan Linda dan Puan Esther. Okey, kita nak kira. Bagaimana nak kira? Kira dulu Puan Linda. Kerana lebih senang. Jumlah saham yang ada 20,000 bagi dengan RM2. Satu unit adalah RM2. So bagi dengan RM2. Maka dia dapat 10,000 unit. Okey. Kemudian yang kos purata dia senang nak kira. Tak kira pun tak apa pun tahu itu adalah RM2. So 20,000 bagi dengan 10,000 unit. Maka dapatlah RM2. So maksudnya Puan Linda, kos untuk setiap unit dia adalah RM2. Okey, bagaimana dengan Puan Esther? Okey, Puan Esther dia labur bulan-bulan kan? So 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bulan kat sini. So 4, 4, 4, 4. Okey, letaklah 4,000. So secara apa? Secara rata tadi dia kata. So ini harga unit dia. So bila anda darabkan, you dapatlah unit dia berapa. Okay. So dapat unit dia kita tambahkan. Ini unit sahamnya. So saya nak tahu kos. Nak tahu kos maka saya ambil jumlah 20,000 ni. Bahagi dengan yang ni. Maka dapatlah kos dia RM1.88. So Puan Esther merupakan seorang pelabur yang bijak. Kerana mengamalkan strategi pemurataan yang boleh membantu beliau memiliki lebih banyak saham dengan kos purata seunit yang lebih rendah. Jadi dengan ada jadual ni ataupun penyelesaian ni, anda boleh bandingkan. Yang Linda ni, dia beli sekaligus RM2. Yang Puan Esther ni, dia beli bulan-bulan. Okay, dia beli untuk 5 bulan. Maka dia dapat RM1.88. Nampak tak? Ini lebih rendah. Lebih rendah lebih baik. Kerana nanti you nak jual yang harga dia lebih tinggi, maka anda untung lebih banyak. So, Puan Esther, dia adalah pelabur yang lebih bijak. Okay, sambung lagi. Kelebihan strategi pemurataan bagi pelaburan. So, kita katakan apakah kelebihan dia? Dia membantu mengambil kesempatan
daripada perubahan harga seunit. Jadi kerana harga saham dia akan naik dengan turun, maka lebih banyak unit saham dapat dibeli. Okey? Hal ini secara tidak langsung membantu pelabur memiliki lebih banyak saham dalam jangka masa panjang. So, purata kos seunit amanah saham yang diberi oleh pelabur boleh dikurangkan dalam jangka masa yang panjang. So, dia tidak dipengaruhi oleh emosi, dia akan mengurangkan risiko kerugian. So, itulah kelebihan strategi pemurataan. Itu saja, terima kasih.